Kita mohon tunggu sebentar ya sebab kita menantikan Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Dr. Nolis untuk join sekali insyaAllah pada petang ni. Okey. Yashira, dengar tak suara saya Yashira? Okay, thank you. Dengar Cik Bak jelas, Alhamdulillah. Sekejap ya, kita tunggu sekejap. Kawan-kawan boleh invite siapa-siapa kawan-kawan yang belum masuk lagi sebab sebenarnya benda ni penting untuk kita faham bagaimana kita nak digitizekan sebelum, sebab ia telah diluluskan untuk pelaksanaan di Alright, sementara tu kita menantikan Dr. Nolis masuk. Saya rasa eloklah kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab. Okey Cik Bak? Okey. Sementara kita nak tunggu Dr. Nolis Direct HAI untuk merasmikan majlis kita ni, ada beberapa perkara yang saya nak kongsi. Pertama, nanti kita wawarkan kepada kawan-kawan kita. Pertama nanti KPP dan KP lah yang akan banyak memainkan peranan untuk memastikan semua pensyarah apa yang kita katakan RP ke ataupun LIC yang akan menyediakan dokumen digital ini untuk diserahkan nanti, akan dilantik penyelaras. Setiap fakulti akan ada penyelaras. Untuk penyelaras bersama saya nanti untuk uploadkan semua bahan-bahan tu dalam platform yang kita akan tengok nantilah. Jadi kalau mana-mana rakan-rakan yang belum masuk tu, tolonglah inform dalam grup fakulti masing-masing. Sebab hari ni Dr. Nolis pun ada, sebab ini di bawah sekarang ni di bawah ACA, dan saya rasa semua perlu ada lah supaya nanti tak terlepas. Sebab kita tak akan buat 2 kali bengkel ni. Bengkel ni kita buat sekali aja. Nanti kalau tak faham nanti susah. Sebab kita ada 3 fakulti di Rebau, lepas tu nanti di Seremban, lepas tu nanti insyaAllah di Kuala Pilang. Untuk di ini asrat rektor lah.
Astra Director untuk melaksanakan. Maknanya kita insyaAllah Negeri Sembilan adalah negeri yang pertama melaksanakan platform digital untuk course file. Nanti kalau dah tahu course file kita akan pergi ada teaching portfolio dan sebagainya. Kita fokus dulu kepada course file kita untuk kita digitalkan dulu. Ini saya serahkan pada Syirah. Macam mana kita nak mulakan ke? Sementara kita nantikan Dr. Nolis masuk. Dah boleh mula? Ke kita nak tunggu sekejap lagi? Sikit masa lagi. Cik Bak tak dengar. Cik Bak mute. Okey, saya rasa kita bagi 5 minit lagi. Okey, tak apa, saya 5 minit tu saya boleh cerita-cerita sikit lah. Bagi Betul. intro lah. Okey, proses kita nak melaksanakan ni makan masa yang panjang ya. Jadi kita bermula daripada 2017 kita gunakan dulu sebab belief system ni dia nak tengok stable. Jadi bila dah almost 3 tahun, jadi kita bentangkan dulu dalam mesyuarat di peringkat MPSP, lepas tu bawa ke Jawatankuasa Eksekutif Negeri, dan sebelum kita pergi kepada Jawatankuasa Eksekutif Negeri, platform kita ni perlu ada tapisan keselamatan. Jadi kita dah mohon kepada infrastruktur untuk tapisan keselamatan forensik. So kita dah lepas untuk data-data, jangan risau data-data itu kita tak perlu risau sebab kita telah melalui tapisan keselamatan forensik. Jadi insya-Allah data-data kita selamat, kita dah melalui proses-proses itu. Jadi tidak ada masalah. Platform kita telah disahkan. Sebab tu saya kata tadi bahawa platform ni dia kena establish kurang-kurang 3 tahun sebab dia nak tengok keutuhan kekuatan data tu. Kalau kita buat sistem setahun, kita nak guna pakai dalam jumlah yang ramai, jadi mungkin tak dibenarkan sebab melalui tapisan data forensik ni dia bukan benda yang mudah. Dia mengambil masa lebih kurang sebulan untuk ditapis, ditengok dan sebagainya sebelum kita disahkan. Jadi bila disahkan tu barulah kita bolehlah bawa ke Jawatankuasa tu untuk kita bentangkan. Okey, saya rasa kita tengok dulu kalau tak apa, saya rasa kita boleh mulakan dulu je saudara. Okey, nanti kalau mungkin T-Rex ada urusan, nanti kalau T-Rex ni kita akan berhenti seketika lah ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Timbalan Rektor PJI Dr. Siti Sarah Ibrahim, yang dihormati Ketua Unit Kualiti Dr. Nur Nadia Zulkifli, Ketua-Ketua Pusat Pengajian, seterusnya rakan pensyarah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So bagi memberkati majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab dulu, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, saya nak make it short sebab saya rasa saya terus pas kepada Cik Bak lepas ni. Cuma saya nak maklumkan dulu, sekiranya tuan-puan ada soalan yang mungkin tuan-puan terfikir nak tanya ketika Cik Bak tengah bentangkan nanti, tuan-puan boleh terus type dekat ruangan chat yang disediakan tu supaya nanti tim-tim kami akan collect semua soalan tu dan saya akan tanya di bahagian Q&A session nanti. Sebab kita tak nak ada terlalu banyak interaction kan. Risau juga kalau kita biarkan view yang buka terus mic tersebut mungkin akan mengganggu internet kita lah yang mungkin kurang stabil sekarang ni sebab masing-masing pun dah bekerja daripada rumah kan. Bagi yang bekerja daripada office mungkin tak ada masalah lah. Yang bekerja dari rumah ni ada kekangan dari sudut internet tersebut lah. Jadi saya rasa untuk tidak buang masa, saya serahkan majlis kepada Encik Bak untuk proses seterusnya. Silakan Cik Bak. Cik Bak, mic tak buka.
Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis pada petang ni, Puan Jazira. Okey. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang hadir, rakan-rakan daripada fakulti yang hadir, fakulti pengurusan pendidikan, fakulti Meskom dan pengurusan maklumat. Okey. Hari ini bengkel kita ni cuma saya akan tunjukkan bagaimana pembangunan platform dan nanti kita akan guna pakai. Okey, saya share dulu sementara nak tunggu direct HEA. Saya nak share dululah sikit tentang PowerPoint ni. Okey. Okey. Apa yang saya nak bentangkan hari ini ialah kita nak bentangkan tentang platform e-coff dulu. Saya bagi tunjukkan dulu, nanti kita akan lihat bagaimana kita nak bangunkan di platform e-coff ni. Jadi ini outcome lah, nanti kita akan tunjukkan. Okey, kita bermula 2017 iaitu tajuk kita menguruskan fail khusus pensyarah secara digital. So kita bermula dalam kumpulan KIK, okey, pada 2017. Lepas tu untuk jauh, inilah tim yang saya bawa. Kami pasukan, inilah pasukan kami. Saya sebagai team leader, and then Puan Fariza, Puan Nur Faraliza, Puan Nur Hidayah dan Jashira dalam tim kita untuk sejak 2017 sampailah hingga hari ini. Okey, konsep kita, apa konsep kita? Ialah kita nak bring your own device to the classroom. Hari ni kita tak bawa lagi, kita nak memastikan bahawa kita tak bawa file khusus tu ke mana-mana ataupun kita nak ambil, nak update. Kita nak menggunakan device kita. Kita punya laptop ke, kita ni ke, even kat rumah pun kita boleh akses kita punya file khusus tu. Kadang-kadang kita nak update dan sebagainya. Jadi daripada kita punya pejabat, office kita nak pergi ke bilik admin, nak tengok, nak ambil, nak update, mungkin memakan masa yang lama. Ataupun kita tengok dalam situasi sekarang ni, norma baru, cara kerja baru, kebanyakannya ialah digital. Jadi kita tak payah lagi biarkan file itu di situ, tapi kita gunakan konsep digital. Okay, this is the thing. Daripada mana kita digitizekan, kita gunakan cloud storage, lepas tu kita boleh akses dan gunakan kita punya platform di proses pembangunan. Okey, so inilah nanti kita akan tengok, saya akan berikan share file khusus nanti, kita boleh ekspor kita punya bagaimana bentuk file khusus itu nanti, ya. Okey, so ini yang lama lah. Yang baru nanti saya sama-sama semua fakulti akan buat benda yang baru. Ini yang lama dulu. Inilah contoh paparan dia, di mana kita akan susun. Sama, setiap fakulti akan saya berikan satu rak. Kita tim dah beri dah semua fakulti, ada yang dapat 2 rak. Sebab kalau ada yang diploma dengan degree, dia dapat 2 shelf. So shelf ni lah cara digital. Kita bentuk sama juga, physical dengan digital sama. Kita letakkan maklumat kita tu di sini. Okey. So ini contohlah, contoh rakan tim kita bagaimana bentuk. Ini yang lama, ini yang lama. Nanti saya akan tunjukkan kepada peserta bentuk digital yang telah kita hasilkan. Okey? Dan Cik Bat, ya. Cik Bat, sorry interrupt. Ya, Cik Bat nak minta peserta tengok dulu ke yang lama punya? Sekejap lagi. Saya dah letakkan link tu. Sekejap lagi ya. Okey. Boleh sekejap lagi letakkan. Ini just introduction dulu. Kita nak makan masa sikit kan, nak tunggu T-Rex tu. Okey. So ini adalah yang terkini dalam iText. Kita menang best of the best. So kita 2 produk dipilih untuk mewakili Negeri Sembilan dalam iText. So tahniah kepada pasukan saya yang kita menang dalam iText 2020. Okey, itu secara introductionnya. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan kepada semua peserta, okey, dari segi platform yang akan kita bina. Okey, ini contohnya. Kalau Bachelor of Information Science Honours,
library management. Okey, dia akan dapat satu shelf. Dia akan dapat satu shelf dan shelf ni dia tak boleh masuk kalau dia tak ada password. Okey. Cik Bak, Ya. Cik Bak, Ya. sorry, boleh kita mulakan kot sebab Dr. Nolis dah masuk. Okey. Alright. Okey, saya stop ya. Okay. Alright, terima kasih diucapkan kepada Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Dr. Nolis. So kita mohon sepatah dua kata daripada Dr. Nolis sebelum kita proceed ke bahagian seterusnya. Boleh Dr. Nolis? Dr. Nolis, mic mute. Okay. Dr. Nolis okey ke? Mic masih lagi mute. Kita tak dapat dengar. Okey. Minta Dr. Nolis unmutekan mic dulu, Doktor. Tak boleh unmute. Okey, so kita mohon bagi masa sikit ya kepada Dr. Nolis. Okey, Dr. Nolis, boleh ke? Boleh dengar tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, jelas. Minta Thank you, maaf Doktor. Alright, okey Doktor, silakan. Okay, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat bantuan daripada KUK kita tadi. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak boleh nak unmute pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati sahabat saya Dr. Siti Faido Masara Abdullah. Saya rasa dia ada ke dalam sini? Penolong Rektor UiTM Kampus Rembau, Dr. Nur Nadia Zulkifli, Ketua Inequality UiTM Canggah Negeri 9, Ketua-Ketua Pusat Pengajian, Koordinator, Barisan Pensyarah, Jawatankuasa, Penganjur Program Bengkel Pembangunan Platform Digital File Khusus Pensyarah ataupun ECOF, Kumpulan InfoWiz, FPM UiTM Kampus Rembau. Dan Alhamdulillah syukur kehadrat ilahi di mana kita dapat berkumpul lah bersama pada hari ini untuk menyempurnakan satu lagi program yang telah lama dirancang iaitu Bengkel Pembangunan Platform Digital File Khusus Pensyarah ECOF oleh kumpulan InfoWiz. Okay, so terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada grup InfoWiz kerana sudi untuk sharing hasil daripada kumpulan mereka untuk bersama-sama dengan UiTM Canggah Negeri 9, especially kita mulakan dulu di kampus Rembau di mana semua orang maklum kita ada 3 kampus UiTM Canggah Negeri 9. Walau bagaimanapun kita akan cuba dulu dengan kampus Rembau untuk lihat bagaimana sebagai satu kampus yang lead lah untuk program ni. Jika kita nampak ada penambahbaikan dan juga ada lebih banyak penjimatan dari segi masa dan lain-lain, kita akan terus panjangkan lagi kepada kampus Kuala Pilah dan juga kampus Seremban. Di mana kalau kita nak buat terus besar untuk ketiga-tiga kampus, kita rasa sangat buat masa ni kita rasa kalau kita terus start dengan kampus ketiga-tiga kampus, dia akan
lambatlah sikit. So kita nak biar dia start dengan Rembau dulu. Bila kita dah dapat baiki dengan keadaan yang elok bersama dengan grup Cik Bakri, dan kita akan bawa ke kampus Rembau dan kampus Remban dan juga kampus Kuala Pilah. So tujuan utamalah bengkel ini kita adakan, di mana penerajunya adalah di kampus Rembau dulu adalah untuk memberikan pendedahan serta latihan kepada semua pensyarah bagaimana menghasilkan file khusus secara digital. So sekarang ni kita dah 2 semester menggunakan sistem PNP secara ODL. Saya rasa sudah tidak asing lah untuk semua pensyarah untuk mendigitalkan kita punya file khusus. Dan kita boleh capai di mana-mana lah dengan projek pembangunan platform file khusus e-Kof ni. Saya rasa hasrat kita untuk mendigitalkan tu lebih mudah because dia telah gunakan sendiri oleh grup Cik Bakri dan juga telah memenangi beberapa pertandingan lah. So kita tidak gusar lagi dengan hasilnya, cuma kita nak tengok daripada segi applied di lapangan, di kampus Rembau, bagaimana dia punya impact, because jika grup Cik Bakri dia dah hasilkan e-Kof ni dan digunakan sendiri oleh oleh kumpulan e-Kof, that means diorang dah memang biasa. Sekarang kita nak tengok bila kita minta semua pensyarah buat, bagaimana outcome yang kita dapat. Walau bagaimanapun pihak HCA kami sangat menyokonglah kumpulan Encik Bakri untuk mendigitalkan semua file khusus. Cuma kita nak tengok bila kita applykan di lapangan bagaimana hasilnya. Jika hasilnya sangat memberancangkan, kita akan lebih menyokong dan kita akan terus war-warkan kepada kampus-kampus lain lah untuk turut mengikuti kampus Rembau sebagai lead dalam projek ni. Dan juga maybe daripada segi file-file kualiti juga kita boleh digitalkan, because bila sesuatu audit dijalankan di dalam satu kampus cawangan, especially untuk UiTM Cawangan Negeri 9 kita ada 3 kampus. So of course semua file-file tu mesti sama, duplicate untuk ketiga-tiga kampus. So dengan adanya digital platform ni, dia sangat memudahkan dan juga kita tidak akan ada masalah dari mana nak seragamkan ketiga kampus. So bila kita upload satu, setiga-tiga kampus daripada server yang sama boleh akses. So saya rasa itulah idea yang Cik Bakri nak sampaikan kepada semua pensyarah di kampus Rembau hari ini, dan saya amat berharap semua pensyarah-pensyarah di Rembau dapat mengambil peluang ini untuk belajar dengan Cik Bakri dan juga merealisasikan projek ini dengan harapan kita dapat InsyaAllah menjadi kursus yang pertama mendigitalkan semua file khusus menggunakan sistem e-Kof ni. Dan kita mendapat sokongan yang padu daripada Prof. Rektor juga. Cumanya kita nak mula dengan kampus Rembau dulu. Ya Cik Bakri ya? InsyaAllah kalau kita nampak ada lebih efektif secara digital ni, kita akan enhancekan lagi lah untuk projek Cik Bakri. Okay, itu saja saya rasa daripada saya. So saya ucapkan good luck kepada grup InfoWiz dan juga kepada semua pensyarah, selamat belajarlah, selamat berbengkel untuk kursus ni. Okay, itu saja Cik Bakri, terima kasih. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Okay, Cik Bakri boleh kita teruskan yang kita punya bengkel hari ni? Okey, saya akan share kita ni. Okey, ini tadi yang saya tunjukkan tadi, maknanya setiap ni, setiap fakulti, contohnya macam Meskom, dia akan dapat 2 platform. Meskom akan dapat 2 platform lah. Jadi katalah Dr. Kimi kata, alah tak cantik lah baju ni kan, rak ni kan, kita boleh tukar rak ni. Kita boleh tukar ke, kita boleh tukar. Rak ni kita boleh tukar, kalau nak warna suka hati lah, nak warna ni ke, nak warna ni, kita boleh tukar. Okey, ini dia ni. Okey, jadi apa, nanti kita tengoklah, kita ada logo, ini kita punya logo, and then kita, nanti saya akan tunjukkan. Cuma saya nak bagi tahu, setiap, kalau Meskom, dia ada 2 diploma dan degree, dia akan dapat 2 rak lah. Okey, dia akan dapat 2 rak dekat situ. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan, saya nak tunjukkan, okey, ini pun untuk language pun dapat, untuk artist pun dapat, semua okey, and then untuk business pun dapat, semua akan dapat. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan, okey, Jazirah boleh bagi yang link ni, e-Kof ni kita boleh bagikan dekat semua
pensyarah untuk nanti dia boleh explore dia boleh explore untuk link tu. Okey. Okey. Okey, Puan Suhaila, mohon mute-kan. Okey, alright. Terima kasih Puan Suhaila. Okey. Saya dah letakkan link di ruangan chat. So, minta tuan-puan klik dekat link tersebut. Akan appear macam yang dekat ni lah kita punya screen sekarang ni yang Cik Bak dah kongsikan ni. Password dia adalah admin123. Boleh cuba kita tengok dan rasai sendirilah. Mudah ke tidak e-cough ni ya. Okey, Silakan. jadi saya akan type lah admin 123. So kita jangan worry kita kalau kita tengok sekarang ni masalah yang berlaku ialah di semua kampus kita buat benchmark tidak ada sekatan untuk kita masuk mengambil semua fail yang ada. Tak ada CCTV, tak ada security pun tak ada. So kalau fail tu hilang tak ada siapa yang tahu. Jadi ini yang masalah di kampus Rembau baik, di Kuala Pilah baik, di Seremban pun sama. Mengambil dokumen tu siapa-siapa boleh ambil. Lepas tu kalau tak pulang pun tak apa. Ini yang kita ada masalah di Rembau pun ada masalah ada dokumen-dokumen yang lecturer hantar lepas tu tak pulangkan balik. Jadi di sini kita akan ada security lah, maknanya kita akan ada password dekat sini. Okay, and then bila kita dah masuk password, okay, kita akan nampak semua dokumen tu. Kita akan nampak semua dokumen tu. Ini contoh yang akan kita nampak dan contohnya kita ada 5 semester. Kita jangan risau. Kita dekat sini kita dah bagi. Kalau kita nak tengok yang file part 1, kita ambil part 1. Kalau kita nak tengok yang file part 4, dia akan tunjukkan part 4. Yang kalau dia tunjukkan file tu part 5, dia akan tunjukkan part 5. Okey? Ini yang kita ada. Kita boleh cari juga. Contohnya saya nak cari IMD 313. Okey. So dia akan pergi juga. Okay, so kita dekat sini pun cepat. Dekat rak kita ni dia ada satu search untuk cari dokumen tu. Kalau kita dah banyak dokumen kan, kalau kualiti nanti lagi banyak, tapi kalau macam kita ni mungkin ada 20-30 file tu, kita search saja dekat sini. Kalau nanti kalau kita nak tengok semua file, kita boleh pergi all, dia pergi semua file. Nanti inovasi kita ialah di bilik KPP dia ada QR code saja. KPP ataupun audit nanti dia bagi QR code, dia boleh tengok, dia boleh ni. Maknanya dekat sini nanti kalau nak share, katalah saya nak share dengan Shalab. So saya share lah. Ni kita scan, saya boleh share dengan Shalab. Ataupun kita boleh gunakan kita punya media sosial, ataupun kita ambil QR code ni, ataupun kita ambil link ni, kita boleh share benda ni dekat Syalam ke dekat ni. Tapi setiap dokumen ni sebenarnya nanti tak boleh buka sebab tadi kita nak masuk rak ni, kita nak masuk shelf ni ada password, dan kita nak access ni kita pun ada password. Contohnya saya nak access dokumen, okey, saya nak access satu dokumen, saya tunjukkan IMD 313. Okey, Jasira boleh share sorry. Oh, dia ada ni. Boleh. Macam ni Cik Bak. Okay. Saya rasa Cik Bak, saya terus jawab lah. Cik Bak, saya terus jawab dulu ya. Untuk kod yang 313 yang Cik Bak terangkan tadi itu adalah projek lama, which is rak yang kita buat, dan juga kita punya konten tu adalah konten yang lama. Yang link terkini yang saya kongsikan, link platform e-cough, yang e-cough platform ni, admin punya password dia adalah admin123, yang tu yang baru. Yang ni memang mengikut spesifikasi unit kualiti yang telah tetapkan lah. Okay, senarai simak dan sebagainya. So, saya rasa semua dapatkan. Ya. Nanti masuk untuk bahagian yang Cik Bak masukkan sini. Yang 313 untuk platform lama. Yang baru punya boleh masuk dekat kod subjek IMD 122. Cik Bak boleh tunjuk IMD 122 tu dulu? Okey. Kod IMD 122 yang baru. Jangan, saya kena tutup dulu. Okey, ni. Yang ni. Boleh sebab saya rasa okey. Yes, yang putih ni. Yang kenapa dia putih? Sebab kita ikut spesifikasi. Yes. Boleh search. Silakan Cik Bak, teruskan. Okey, boleh search IMD 122. Okey, itu cerita dah lama lah, projek kita 2017. So kita mengikut yang ni kita ikut spesifikasi daripada unit kualiti. So bila kita pergi dekat sini, okey, kita akan lihat bahawa dia juga ada
password juga. Maknanya tak boleh. Walaupun tadi dekat chef kita nampak rak tu kan, bila kita nak ambil tak boleh. So hanya LIC atau RIP ataupun siapa saja pensyarah yang mengajar saja ada password itu. Kalau you tak mengajar subjek tu, you tak boleh ambil. Walaupun itu dalam chef fakulti you, itu adalah course fakulti you, tetapi you tidak dibenarkan mengakses dokumen orang. Ini kita security. Kalau kita konvensional, you pergi dekat bilik kualiti ataupun you pergi dekat admin tu, dekat tersimpannya course file tu, you boleh tengok semua fakulti pengusaha maklumat, you boleh ambil meskom, you boleh ambil business, semua you boleh ambil. Ini perbezaannya. Jadi kita buat ni sebab nanti saya akan reset balik dia punya password. Ini untuk demo saya tunjukkan. 1 2 3. Okey. Boleh masuk pakai password yang sama Cik Bak kan? Admin 1 2 3. Semua Silakan. saya pakai admin 1 2 3 lah. Sebab hari ni untuk demo saya bagi ni, kita masukkan. Okey. Jadi bila kita dah masuk dekat sini, kita akan tengok, kita tahu siapa LIC yang bertanggungjawab. Okey, so ni gambar LIC yang bertanggungjawab senang. Jadi kita tahulah, kadang-kadang pensyarah baru ni dia mengajar, dia tak tahu siapa LIC tu kan. Jadi sebab pensyarah baru dia tidak sediakan course file ni, ya. Pensyarah baru tak sediakan course file ni. Yang sediakan RP ataupun LIC. Mungkin satu subjek tu 3 orang mengajar, kan. Jadi 2 orang ni mungkin baru, jadi dia kata alah siapa kita tengok sini nama Fadliza kan, siapa dia ni kan, ni gambar ni wakak ni, jadi dia boleh jumpa orang ni. Itu kita punya inovasi lah. Maknanya kita tahu filing ni kita ni. Okey, kalau saya viewkan besar, ya, saya viewkan dia besar. Okey, so kita boleh lihat dekat sini, ini file dia. Okey, saya akan tengokkan button ni dia customize. Kita nak ada, tak nak ada, nak tambah boleh. Tapi saya tunjukkan apa yang ada kat sini lah. Okey. Contohnya kita punya file ni kita nak search. Okey. Kita nak ada satu search button dekat sini. So kita pergi dekat sini. Okey. Kita pergi dekat sini. Kita akan tengok. Kita akan tengok sini. Contohnya kita tengok sini. Kita nak cari ini. Okey. Saya ambil lah perkataan resource center. RESOURCECENTRE. Okey, kita nak cari perkataan resource center tu. Okey, kat mana dia berada? So dia akan keluarkan. Dia cepat. Tanpa buka dokumen pun kita boleh dapat dah. Katalah page 50 ni, kita pergi saja, dia terus pergi ke page 50. Itu kalau dokumen tu kita nak cari search lah. Kita nak cari item-item tu, kita boleh tengok saja, kita boleh pergi kat search. Ini yang mendapatkan cepatnya kita nak akses maklumat tu, ya. Itu di situlah button tu. Okey, dan dekat sini kita boleh tengok table of content, table of content semua kita boleh tengok, ya. And then kita boleh gunakan dekat sini, kita boleh share, kita boleh share QR code ataupun kita boleh share. Ini banyak, kita nak gunakan WhatsApp, kita boleh pergi WhatsApp. WhatsApp pun boleh juga, dekat sini kita pergi WhatsApp. Kita tengok mana logo WhatsApp kita nak ni. Kita pergi www. Okey, sini. So kita boleh pergi untuk tunjukkan kita punya tu. Okey, so ini dia punya kelebihan dia. Kelebihan yang kita nak tunjukkan, okey, kepada semualah. Kalau kita ada kita ada WhatsApp dan sebagainya. Okey. Sekejap saya nak Cik Bak macam hang lah Cik Bak. Saya rasa tak boleh, tak nampak Cik Bak klik. saya sekejap dia Sharing semula try tengok. okey, dia dah hang kat sini sebab dia nak pergi ke WhatsApp tu. Kita tak apa, kita cancel. Cik Bak share semula, saya rasa okey sikit kot. Okey, saya share semula. Okey, saya stop sharing. Stop sharing sekejap. Yes. Okey, sekarang saya di sini sekejap. Dia ada problem sekejap. Okey, sekejap. Okey. Cik Bak share semula.
Okey, saya share yang semula. tadi. Okey, saya share semula. Okey, so dekat sini kita akan tengok bahawa dekat mana kita nak gunakan platform tu, kita boleh lihatlah. Jadi kita pergi kepada platform tadi, kita akan tengok di mana kita nak melihat bagaimana kita nak manage platform tu. Kita boleh lihat dan kita akan okey. Sekejap, saya ada masalah sikit. Sekejap. Okey. Cik Bak minta masuk dekat rak semula Cik Bak. Saya rasa hang dekat rak tadi ni. Cik Bak nak search apa semua tak lekat. Boleh tengok balik tak? Okey, saya pergi semula balik. Sekejap. Chef tadi. Yes. Okey, Sebab jap. yang buka file tu kan, dia terus hang dekat situ. Tak apa Cik Bak ambil masa. Okey, sekejap. Minta maaf ya semua sebab Kadang-kadang internet macam ni. kita technical tu kita okey saya dah nampak dah Dapat Google je Cik Bak. nampak Cik Bak Google ya, interface Google saja sekarang ni. Tak nampak dia punya interface. Yes. okey, nampak tak? Saya punya tak, masih lagi Google. Ya, Ya. saya start Nampak Syaf dia. Mungkin Cik Bak share semula. okey, saya share semula buat technical kan. Okey, nampak tak? Yes. Dah nampak. Okey. Okey, Cuba jadi Cik Bak klik. okey, jadi sekarang ni kita tengok dekat sini. Okey, sekarang ni dekat sini pun saya buat dia punya ni lah, kita boleh tengok apa senarai semak, kita boleh tengok ni. Okey, kita tengok tu semua bahan-bahan tu. Okey, cuma apa kelebihan yang baru yang saya jumpa dalam kita punya platform ni, kita ada kelebihan yang baru kita nak tunjukkan dekat sini ialah contohnya okey, ini semua kita boleh tengok lah, kita boleh tengok semua kan, dan kita nak pergi balik semua ada dekat button-button ni, semua dia boleh tunjukkan platform ni. Tadi saya dah tunjukkan semua, kita boleh download, ibu nak download pun boleh. Nanti download dia jadi PDF. Download tu nanti dia jadi PDF. Kalau kita tak nak button download ni pun boleh. Jadi kita akan nak print ke, nak apa ke, semua ada dekat sini. Kalau katalah kita nak besarkan, saya tak nampak kan. Kita nak besarkan, kita klik sini, file ni jadi besar lah. Kita boleh tengok balik. Okay. So kita boleh zoom dia supaya dia nak ni, dia boleh besarkan. Okey. Apa kekuatan yang kita nak tengok hari ni ialah kita dalam ODL ni banyak video-video yang kita ada. Tetapi macam mana kita nak letakkan video ni dalam kita punya PDF. Okey, saya tunjukkan, saya kata kat page 42. Okey. So, contohnya kita ada sampel-sampel pelajar buat video ke ataupun contohnya lepas satu chapter kita nak ada video. Lepas satu chapter kita nak simpan video ODL kita. So, dekat sini kekuatan kita ialah kita boleh letakkan video. So, apa yang kita buat nanti ialah kita simpan semua video-video tu dekat channel YouTube. Maknanya kita kena create kita punya video ODL kita tu ataupun sampel student tu di YouTube. Nanti kita akan ambil, saya akan ajar macam mana nak ambil, lepas tu kita letakkan ke sini. So kita boleh main. Kalau katalah saya tengah main yang ni kan, kita boleh tengok. Ini daripada YouTube. Daripada YouTube tu kita boleh ambil sampel of students punya assignment. Jadi kita boleh simpan lah koleksi kita dalam ni. Jadi kita akan nanti. Jadi kalau lecturer yang nak mengajar tu dia nampak, kena ada macam ni, kena ada macam ni, kena jadi ni. Maknanya kita akan letakkan video. Okey, ini kekuatan kita yang kita punya platform ni. Kadang-kadang kita pakai PDF, kita tak boleh letak video. Video tu kita simpan. Tapi kalau kita nak komen, contohnya saya tengah main ni, kalau saya pergi sini, dia tak akan bunyi lah. Tapi kalau ni saya kena play lah, sebab yang ni kita simpan di YouTube. Tapi kita letakkan dokumen kita. Sebab kadang-kadang kita ada banyak kita punya video tapi tak organize. So kita boleh letakkan sample of student assignment tu, video ke apa, audio ke, video ke, apa ke, kita boleh letakkan sebagai evidence untuk kita punya course file tu kan. Okay, so
itu dia kita punya kekuatan, dan kita boleh tengok kat sini, kita boleh tengok semua kita punya bahan-bahan tu, kita boleh tengok semua tu. Kita boleh tengok semualah kat sini. Kita boleh nampak dekat sini. So this rating dipanggil kita punya antarmuka lah, interface kita untuk apa yang kita akan hasilkan nanti. Maknanya ini adalah sampel-sampel yang saya katakan tadi, apa yang kita akan hasilkan nanti supaya kita boleh nampak, kita boleh nampak dari segi bagaimana kita nak buat ni. Okay. Jadi saya rasa saya dah tunjukkan tadi, saya dah tunjukkan dari segi platform tu sendiri, Okay. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan pula, okay, saya nak balik semula balik kepada saya nak pergi balik kepada asal yang tadi. Okay. Yang lama tu saya tunjukkan terus, yang baru lah. Yang lama tu tak payah tunjuk lah untuk kita view. Okay. Sekarang ni saya nak share pula bagaimana kita nak buat, sebab saya pun tak nak lama. Okay, saya nak terus nak tunjukkan bagaimana kita nak buat pembangunan digital ni, bagaimana kita nak buat sebegini. Okay, jadi tugas kita yang pertama adalah kita menggunakan software. Kita menggunakan software untuk digital. Contohnya kita dah pergi ke bawah tu dekat photostat tu, gunakan photostat tu. Kalau tak tahu nanti saya boleh ajar. Gunakan photostat tu, scan semua dokumen-dokumen tu, kita scan semua. Kita dah scan semua, and then kita masukkan dalam satu folder. Okey. Pertamanya ialah kita saya share je. Saya share. Okey. Pertamanya ialah of course dah tentunya kita akan dekat sini kita akan ada apa yang saya katakan tadi, kita akan ada kita punya folder. Kita gunakan Google Drive. Contohnya dekat sini saya nak tunjuklah. Okey. So, kita akan ada satu folder, kita buat folder macam ni. Okey. So, macam kumpulan saya dah buat contoh sampel, contohnya kita akan template tu ada nanti template tu download lah. Template nanti download dekat web UiTM di bahagian HCA saya rasa ada. Okey. Dan kita akan ini saya tunjuk contoh saja bergantung kepada pensyarah masing-masing. Bergantung kepada semua pensyarah bagaimana nak buat folder. Macam tim kami, apa yang kami dah sediakan ialah tim buat 8 cover page-nya, senarai semaknya. Contohnya cover page masukkan dalam satu, sebab cover page ni nanti mungkin ada yang baru, so kita buatlah, kita ada series of cover page daripada mula-mula kita buat, nanti kita nampak perubahan dia. Okey, itu contoh. Contohnya kita ada senarai semak. Senarai semak ni kita buatlah senarai semak. Senarai semak ni kena ada. Okey, senarai semaknya. Okey, apa benda yang ada dalam senarai semak ni saya tunjukkan sekejap. Okey, dalam course file ni, okey, saya besarkan sikit. Okey, besar sangat kan. Okey, dalam course file ni, contohnya ikut kod lah. Kita kena ada, setiap kod kena ada kod khusus tu. Okey, contohnya IMD 122, Introduction to School Resource Center. So, apa kena ada? Kita kena ada plan pengajian, kita kena ada course information, student learning, ni semua. Okey, nanti di akhir bengkel ni kita boleh tanya apa-apa. Tim saya, pasukan saya akan cuba menjawab jika ada soalan-soalan yang ni. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak ada, saya akan pass pada tim. So, ni ada 8 item tu. So, kita kena buat 8 folder lah. Kan? Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi kita buat saja 8 folder. Okay? Jadi, satu folder tentang plan, 2 folder tentang syllabus, folder ketiga tentang test, folder keempat tentang practical manual. Okay, so kita kena ni. Dan ini perlu ditandatangan, nanti kita scan lah. Nanti KPP dengan KP akan scan lah untuk kita punya dokumen. Okay, ini kena ada. So maksudnya dalam folder kita, dalam Google Drive ni, kita akan buat dia punya folder. Jadi kita dah ada lah. Contohnya apa dia? Plan pengajian, contohnya syllabus, kertas soalan,
contohnya pelan pengajian ni, semua dah ada dah. Kita masukkan senang. Sebab nanti kita dah ada ni supaya apa tau? Supaya kadang-kadang subjek tu kita share dengan orang lain kan. Jadi folder tu kita share dengan orang lain kan dan sebagainya kan. Tetapi nanti untuk kita buat kita punya digital, sebab ini kita tak compile lagi tau. Dia akan jadi asing-asing. Kita tak compile lagi kan sebab kita nak buat macam ni kan. Kita nak buat macam ni kan. Kita nak jadikan dia macam ni kan. Jadi macam mana kita nak buat dia macam ni. So kita nak compilekan dia, jadikan dia satu file ni. Kita kena gunakan software. Tetapi sebelum tu kita kena compile, kita kena simpan dulu semua dokumen-dokumen tu. Kita kena simpan terlebih dulu. Kita gunakan Google Drive. Jadi bila nanti kita dah compile semua tu, kita akan simpan dalam satu folder yang dah dikompilekan. Contohnya contohnya saya nanti saya itu tu saya nak buat praktikal, nanti saya buat. Contohnya nanti saya dah compile tu, saya buat satu folder. Contohnya course file lengkap IMD 122. So saya create dulu. So saya buat. Nanti saya dah compile, nanti saya akan letakkan dekat sini. Saya akan letakkan dekat sini. Sebab saya tak compile lagi kan. Semua dokumen-dokumen yang terasing ni kita nak compilekan. So itu satu. Maknanya kita bermula dengan create kita punya Google Drive. Kita dah scan, kita buat satu folder. Dah scan, buat satu folder. Dah scan, kertas soalan untuk apa? Untuk memudahkan kita. Kadang-kadang kita nak buat kerja kat rumah, kadang-kadang dekat pejabat kan. Jadi tak kisahlah sebab kita dah masukkan semua dokumen-dokumen. Nanti kita tengok ada penambahbaikan ataupun nanti kita nak delete dan sebagainya. Itu satu. Untuk kita punya permulaan. Maksudnya saya ulang, semua bahan-bahan yang kita nak digitalkan tu, kita buat satu folder, dan kita letakkan dalam folder tu ada subfolder. Contohnya folder kod IMD 122. Itu main folder. Dalam folder tu ada subfolder, cover page-nya, senarai semaknya, apa item untuk entrance and exit lah, untuk kertas soalan lah, video, semua kita letakkan dekat sini. Semua kita akan letakkan dekat sini. Supaya nanti mudah untuk kita nak compile. Itu kita nak buat step yang pertama. Selepas itu, step yang seterusnya, kita saya akan tunjukkanlah. Saya akan tunjukkan bagaimana nak buat. Contohnya ialah, saya pergi home balik, saya tunjukkan. Contohnya, bagaimana kita nak buat. Kita menggunakan, apa yang kita buat ialah kita menggunakan software Adobe Acrobat Pro DC. Saya ulang, kita menggunakan software Adobe Acrobat Pro DC. Mungkin ramai yang dah biasa pakai. Acrobat ni memang semua pakailah, semua dah tahu. Cuma apa yang saya nak kongsi hari ni ialah di mana yang kita pakai tu dia free. Yang kita pakai tu dia free. So bila kita pakai software yang freeware ni, yang free ni, dia ada limitation. Apa limitation dia? Kita boleh view saja. Kita boleh view saja dokumen tu. Contohnya, kita boleh view saja dokumen tu macam ni. Kita tak boleh buat apa-apa. Nak edit ke, nak compile. Maknanya kalau dia ada satu-satulah. Tapi kita tengok. Saya dah compile kan, dia jadi 74. Bila kita buat dokumen ni, dia tak boleh ganjil. Nanti nak jadikan buku kan. Jadi kalau dia ganjil, dia tak cantik jadi buku. Dia kena genapkan juga. So kita tengok sini, ada 74. Macam mana saya compilekan ni? Sebab tu, kita kena pakai software yang berbayar. Tapi kita, saya ulang, kita UiTM ni tak payah nak bayar. Kita pergi ke BSU. Maknanya kita pergi kepada BSU, kita mohon dekat situ, kita boleh mohon dekat situ untuk menggunakan dia. Maknanya kita type BSU
BSU UiTM. Kita pergi ke BSU UiTM booking system. Okay. So bila booking systemnya, kita pergi ke warga UiTM kan. Saya pun dah lupa dah. Okay, saya dah, hopefully saya ni dah ada tu password tu. Okay, kita pergi ke sini, kita Boleh. jadi kita tengok sini, kita pergi kepada software. Dekat BSU ni kita pergi ke software ni. Okay, saya dah order lah kan. Ada dua ni, kita pergi ke software ni, kita boleh new software booking. Okay, so kita carilah purpose untuk apa. Okay, kita gunakan purpose untuk apa, dan kita gunakan ini untuk pembelajaran dan pengajaran. Okay, kita pergi kepada pengajaran dan pembelajaran, kita continue. Okay, kita continue. Okay, so kat situ kita type lah, kita type apa-apa, kita continue. Okay, kita continue. Nanti dia akan tanya add software. Kita tengok add booking tu, kita tengoklah apa dia. Dekat mana, department, kategori, campus. Okay, kat sini nanti kita akan tengok software-software yang kita nak lah. Okay, nanti kita boleh. Okay, itu contoh lah. Contoh kita nak gunakan software. Jadi Adobe ni UiTM dah apa yang saya nak katakan, dah bagi kita percuma license tau. Jadi kita kena gunakan. Kalau tak kita rugi. Inilah sebenarnya software yang bagus untuk kita nak digitalkan bahan-bahan kita lah. Cuma nasihatkan saya gunakan benda ni secara baik lah kan. Dia boleh juga, tools ni dia very dangerous sebenarnya kan. Okay, so bagaimana saya nak menggunakan file itu? So dekat sini, ini yang kekuatan dia ni. Kalau kita free, dia tak ada tools. Kalau kita yang free tu, dia tak ada tools ni. Dia tak ada tools, dia boleh view je. Tapi bila kita dah ada license, okay, kita ada tools ni. Okay, tools ni ialah di mana kita boleh gunakan semua file-file ni yang ada ni untuk kita edit dan sebagainya. Contohnya, okay, saya ambil satu file lah. Saya tunjukkan contoh supaya semua rakan-rakan faham. Saya open lah. Okay, saya pergi kat sini, file, saya open satu file. Okay, so contohnya saya ambil dekat dokumen. Okay, contohnya saya pergi OE project. Okay, saya dah buat dah. Saya dah buat satu folder ni, saya dah ada. Contohnya saya nak ambil satu, mana-mana lah saya ambil. Okay, scheme of work. Okay, so saya ada scheme of work. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, so scheme of work saya ni ada 5 page saja. Ada 5 page saja. Okay, tapi lepas scheme of work ni, saya nak buat, alamak, saya kata depan ni saya nak buat dia ni divider lah, cover page lah, apalah kan. Macam mana saya nak combine kan? Okay, saya pergi tools ni. Okay, saya organize page. Okay, sekarang ni kita nampak ada 5 page. So kat depan ni, saya nak letakkan lagi dia punya cover page. So saya insert dekat sini. Contohnya kita dah buat lah. Kita dah buat dia punya skip of work. Okay. Okay. Contohlah kita nak tambah ke, kita nak tambah lagi, ataupun kita nak buat dia punya ni divider, kita nak ni, saya ada ni, okay, kita buat divider. Okay, so nampak kosong sini kan, jadi dia ada ni. So nanti dia akan banyak. Lepas tu kita save, dia akan jadi satu dokumen. Jadi kekuatan yang saya nak tunjukkan tu dekat sini. Kita nak tunjuk. Contohnya ada file-file kita kena, kalau kita masuk nanti dia tak cantik. Contohnya kita ada file, contohnya saya nak tunjukkan. Okay, saya buat divider dulu. Okay, saya buat satu divider. Okay, saya buat satu divider. Okay, divider putih lah. Nanti kita tengok perbezaan. Okay, ada satu saya tengok macam rubrik kan. Rubrik ni dia punya tu tengok saya tengok apa dia. Kita tengok. So ini adalah proses pembangunan file lah kan Cik Bak? Okey. Kita pembangunan konten lah kita pilih. Pembangunan konten. Okey, saya ambil, saya nak tunjukkan satu benda saya tak nak save, saya tak nak ni, saya ambil yang file. Okey, saya ambil. Okey, apa yang saya nak tunjukkan sini ialah file ni ada 74. Okey, nanti saya pergi tools, saya pergi organizekan dia. Okey, nampak tak?
asalnya sebenarnya bila kita masuk tu, dia punya file tu dia yang ni apa, landscape okey, dia nak jadikan portrait ke. Okey, so jadi kalau macam ni bila kita compile dia tak cantik. Kalau katalah dia macam ni dia tak cantik. So bila kita scan, kita compile, dia tak cantik nanti sebab dia akan dalam bentuk ni. So apa yang kita buat kat sini, kita boleh betulkan dia. Kita boleh betulkan dia supaya nampak dia nampak cantik nanti. Ini kita buat divider dia, kita buat ni. Jadi itu yang nanti akhirnya bila kita save file tu ni. Okey. Jadi katalah semester depan ataupun 3 tahun lagi ataupun ni kita tak nak, yang ni tak nak lah, Audi kata ni tak nak, kita boleh delete saja. Kan kita boleh deletekan dia. Kita boleh deletekan dia supaya ni, deletekan dia supaya tu. And then kita masukkan baru, add yang baru. Jadi dekat sinilah kekuatan software tu. Contohnya katalah, alamak, nak edit boleh tak Cik Bakri? Okey, boleh. Jadi kita pergi tools, kita pergi edit. Okey, contohnya tadi, kat mana kita nak edit? Okey, contohnya, nanti dia akan baca tau. Ini yang bila saya search tadi, dia boleh keluar sepatah perkataan sebab bila kita beli software yang fully, dia ada features ni, dia akan ada banyak benda yang dia buat. Contohnya saya nak ubah dokumen tu. Okay, saya nak add image kan. So saya pergi ke dokumen tu, saya pergi ada tak gambar. Okay, saya nak gambar. Contoh saya nak letak gambar ni kan. So dia akan letaklah gambar tu kat sini. Nanti kat dokumen tu adalah gambar tu kan. Kita boleh lah letakkan gambar ni, kita boleh letak gambar tu kat sini. Jadi dokumen nanti kita boleh manipulate. Kita boleh manipulate dokumen tu, kita nak ubah teks ke, kan kita nak itu ke, nak ini ke, kita boleh. Jadi tak payah kita nak ni. Dokumen tu sendiri nanti katalah ada apa-apa ke, contohnya saya nak tukar add text kan. Jadi saya nak tukar dekat nama ni kan, dekat sini bila features ni kita boleh tukarlah nama tu kan dekat situ. Kita nak tambah ke, kita nak ni ke, jadi dia akan pergi ke situ. So ini antara feature-features yang nanti boleh explore lah. Kita boleh explore features ni untuk kita gunakan dalam kita punya. Even kita ada apa yang katakan highlight ke apa benda ke, nanti banyak benda sebenarnya dia boleh buat ni. Banyak benda dia boleh buat, okey, untuk kita explore lah nanti untuk ni. Cuma tadi saya nak sharing, apa yang saya nak share ialah bagaimana kita menggunakan dokumen ni, software ni tadi untuk kita organize page tu. Kita nak masukkan semua dokumen-dokumen tu, jadikan satu, dan bila kita katalah okey, saya dah savekan file ni, saya dah savekan file ni, apa yang saya buat nanti ialah saya pergi ke balik ke saya punya ni, saya pergi balik saya punya Google Drive tadi. Contoh mana yang tadi? Okey, ni kan saya dah save, saya pergi new, saya pergi file upload, and then saya cari balik dekat dokumen. Okey, dokumen, saya pergi dekat post file tadi, saya pergi sini. Okey, saya buat latest lah, terkini. Saya cari. Okey, terkini kan. Okey, so kita masukkan sini. Kan, kita masuklah dekat kita punya folder tu. Nanti apa yang saya nak berkongsi, saya nak berkongsi dengan rakan-rakan ialah file ini nanti kita akan share dengan saya ataupun you share dengan you punya person in charge. Dr. Nolis, saya rasa dia dah hantar surat kepada KPP untuk melantik 2 orang untuk penyelaras lah untuk course file ni. Jadi saya akan akan ada training pula dengan semua penyelaras nanti. Saya akan ada training kepada semua penyelaras bagaimana kita nak upload, dekat sini. Kita nak upload kita punya dokumen tu dekat sini nanti. So dia akan upload lah, sebab ini melibatkan password dan security. Jadi tak semua orang boleh upload kat sini lah. Buat masa ni
kita tak benarkan upload. Cuma dekat sini konten itu akan dibuat konten itu akan dibuat oleh lecturer in charge. Maknanya lecturer in charge LIC akan buat konten tu, and then dia akan buat folder, dan folder itu akan dikongsi dengan penyelaras yang telah dilantik. Itu buat masa ni lah, sebab kalau semua, sebab apa kita risau, sebab ini melibatkan password, security dan sebagainya. Jadi nanti dalam platform nanti semua orang boleh masuk, bahaya kan. 24 boleh masuk, dia boleh ubah dan sebagainya. Jadi buat masa ni kita dinasihatkan untuk security lah. Masa kita forensik tu kita fikir kita ni ada security, tak semua orang boleh masuk untuk update dekat kita punya platform. Sebab platform ni ialah tembok terakhir tu untuk kita simpan dokumen. Jadi kalau semua boleh masuk, amat bahayalah. Jadi kita minta dekat sini hanya yang bertanggungjawab saja untuk kita boleh benarkan, kita boleh benarkan untuk melihat ataupun masuk dekat sini. Okey, jadi ini dia. Okey, contoh nanti bila kita dah siap tu nanti sistem tu lah, sistem nanti dia akan upload dekat sini. Maknanya sistem akan upload dekat sini. Kita ada sistem untuk upload dekat situ, dan terhasillah kita punya course file. Jadi kita boleh share lah. Maknanya nanti boleh share dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar. Sebab tu kalau kita tengok kekuatannya, macam tadi Dr. Nulis kata, kalau kita akademi pengajar bahasa ataupun ACIS, akademi pengajar Islam, kod tu diajar juga di Rembau, diajar juga di Kuala Pilah, diajar juga di Seremban. Jadi senang. Tak payahlah tiga kampus ni ada course file yang sama, kan? Benda sama. Course file ni macam kitab, benda yang sama kan? Takkan kita nak ada benda yang sama. Jadi kita pakat-pakat dengan semua orang tu, kita duduk meeting, okey, lepas tu kita share saja. Mungkin satu course file ni akan digunakan oleh 3-4 orang kan, akan digunakan 3-4 orang kan. Jadi kita pakat-pakat untuk buat satu course file ni. Okey. Jadi nanti kita akan lihat, kita akan dekat fakulti tu ada, okey, dekat fakulti tu nanti dia akan ada banyak ni lah, dia akan ada semua. Ini yang lama lah. Contohnya baru-baru ni saya buat satu video. Ni kalau katalah akademik macam bahasa kan, saya rasa bahasa ke ACIS ke, dia banyak nak buat video kan. Okey, saya share kan. Okey, yang ni saya share ni. Oh, ni bookcase. Nanti saya share yang ni. Contohnya kita nak buat video aja, buku video aja. Kan? Kita nak buat video. Ini saya buat ni, semua orang boleh ambil nanti. Nanti saya share. Maknanya kita nak buat buku ni saya buat untuk Center for Innovative Degree and Learning. Ni cuma dekat sini semua buku-buku tentang ODL saja. Introduction to Open Learning, Distance Learning. Lepas tu engaging ODL. Boleh buat. Nanti kita boleh ajar macam mana nak buat video je. So, tengok sini. Buka kan, kita boleh tengok sini. Kan? Jadi tengoklah. Tu, dia boleh buka. Okey. Nak buka dua pun boleh. Jadi boleh buka. Nak buka 2, 3 pun okey. 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 Ini video je. Buat satu buku tentang video je. Tentang teaching learning, material semua. Okey. So, this is the thing yang kita boleh buat. Audio video book kan, untuk kita nak faham. Kadang-kadang kita malas nak bacakan. So, kita compilekan semua webinar tu yang ada tu tentang ODL tu, kita compilekan. Okay, yang ni bukan saya nak panggil lah, yang ni Prof Rozi puji saya. Prof Rozi sekarang dia dengan ni, saya dah bentangkan dah sebenarnya projek ni dengan
Prof Rozi masa dia di Inka, insya-Allah ada rezeki Inka pun akan gunakan platform saya untuk unique quality. Tapi tengoklah Prof Rozi dah pindah ke ACA, mungkin dia pun dah tengok projek ni, ada rezeki besok mungkin kita punya course file tu Prof Rozi akan pakai. So itu perancangan lah, perancangan yang ada lah. Jadi Prof Rozi memang suka ni, dia hasil ni, maknanya all the webinar tu kita compilekan, kita boleh compilekan. Okey, jadi saya dah tunjukkan, okey, kita dah tunjukkan kita punya kekuatan. So sekarang ni kita dah pukul 3, sebenarnya saya tak nak lama lah kan, sebab tak naklah sampai pukul 5 kan. Jadi kita buat saja pukul 5 kan, takut ada dari segi gangguan-gangguan dan sebagainya, kita nak ni. Okay, so this is the platform yang kita gunakan. Okay, saya rasa lebih banyak lah daripada Q&A nanti. Sebenarnya banyak pertanyaan untuk Q&A. Tapi apa yang saya nak wrap up ialah tadi, pertamanya ialah sebelum kita pergi ke stage platform ni, ialah di mana yang saya katakan tadi, kena buat satu folder dulu. Buat satu folder, contohnya kod lah, IMD, ini kalau Mescom MC lah kan, IMD, lepas tu apa kod subjek dia, IMD 113. Okay. So ini adalah kita punya main folder. Lepas tu dalam main folder tu kita akan ada subfolder. Okay, so hari ni kita scan. Sebab tu kita bagusnya yang apa yang tim saya buat ni ialah bagusnya ialah nanti kita tahu kita scan yang ni dekat mana nak masuk. Kita scan yang ni nak masuk. So bila macam saya kata tadi lah, senarai semak tu ada 8. So senang nanti bila kita nak susun. Senang nanti bila kita nak susun, jadikan dia macam ni. Jadikan dia macam ni. Senang kita nak susun, nak jadikan dia seperti ni. Itu yang mudahnya nanti untuk kita melihat. Nanti tugas penyelaras nanti dengan saya ialah bagaimana kita nak bangunkan. Okey, nanti saya asingkan ini part 1, ini part 2, ini part 3. Nanti dekat sini tak adalah e-course kan, dekat sini contohnya IM 110 Diploma in Information Management. Okey, 244 untuk degree, macam tu juga Mescom dan sebagainya. Nanti kita akan buat dia punya platform, dan platform ini nanti kita boleh bagi pada semua orang lah. Tak ada kisah kan, cuma nanti dia boleh buka dia punya saja. Platform kita boleh share dengan semua orang, cuma nanti dia tengok dekat mana kod dia. Kalau tidak, kita kena pergi dekat bilik admin tengok. Tapi yang ni kita bawa dekat you punya own device, you tengok saja, tapi you takkan boleh buka orang lain punya. Bila katalah you nak buka ni kan, okay, saya nak cubalah buka ni kan, tapi nanti akan ada apa yang kita katakan security dekat situ. Dia akan ada security, dia akan ada password yang kita tak boleh buka. So dia tak boleh dah. Walaupun kita nampak dekat situ, tapi kita tak boleh buka kita punya dokumen tu. Kita tak boleh buka dokumen tu. Okay, so itu dia. Maknanya security tu ada dua. Satu, kita nak masuk dekat kita punya shelf tu. Kedua, kita nak ambil dokumen tu pun kita akan ada security tu. Okay? Itu kita punya kekuatan lah. Okay, jadi ada dua fasa. Pertama fasa scanning, lepas tu kita digitaskan, kita masukkan dalam ni, lepas tu nanti kita share. Bila nanti dah buat ni, course file yang lengkap. Yang ini nanti kita pergi sini, kita share. Kita share lah. Share dekat siapa tu. Kita bagi share dekat siapa yang authorized, boleh ni. Nanti saya dengan penyelaras akan uploadkan. So kita bagilah orang ni share, siapa kita bagi email dia saja boleh share file tu. Okey. Jadi saya rasa saya nak break sekejap. Okey, saya nak break sekejap untuk saya berikan laluan untuk Q&A. Saya rasa nanti Q&A tu yang akan panjang. Okay, saya serahkan kepada Puan Yasira semula. Alright, terima kasih Cik Bak atas penerangan tersebut. So
So saya concludekan semula, mungkin ada yang macam lagging kat sana sini kan, faham tak faham kan. So dia sebenarnya macam ni, konten ni dibina oleh LIC atau RP untuk sesuatu subjek. So kalau tuan-puan dilantik menjadi LIC mahupun RP untuk subjek berkenaan, tuan-puan kena bangunkan semula konten tuan-puan dalam bentuk digital. Itu yang Cik Bak suggest tadi supaya menggunakan Acrobat Pro yang boleh kita request daripada UiTM sebab benda tu free saja. Okay, so bila dah request daripada situ, kita boleh edit dokumen semua daripada situ. Untuk permulaan, mungkin sukar sebab kita mula dengan benda yang dalam bentuk hard copy. So kita nak kena transfer dalam bentuk digital. Okay, so bila dah masuk dalam digital, barulah senang kita nak masukkan dalam platform berkenaan. Untuk part nak masuk ke platform tu, tuan-puan tak perlu risau. Itu hanya Cik Bak, tim dan juga penyelaras sahaja. Penyelaras ni kita akan minta KPP lantik 2 orang untuk setiap fakulti. So saya harap jelas daripada situ. So tugas tuan-puan yang utama adalah bagi LIC ataupun RP, sediakan bahan dalam bentuk digital. Masukkan dalam Google Drive. Itu sahaja. So saya harap jelaslah di situ untuk makluman tuan-puan. Okay, so Cik Bak ada soalan daripada peserta, daripada Puan Saramadia. Saya nak tanya, RAK ni diberikan mengikut level degree diploma atau mengikut bilangan program? FPP tak ada program degree tapi ada 2 program diploma. Jawab Cik Bak. Okey, macam Fakulti Pengurusan Perniagaan, saya berperasan dia ada 2 diploma. Okey, so 2 diploma dapat 2 RAK. Sebab dia kod lain kan. Jadi 2 diploma dia ada 2 RAK. Tapi contohnya ada subjek ENT. Okey, macam ENT. Okey, siapa yang nak letak satu saja, satu RAK saja. Kalau katalah dekat RAK satu tu dah ada ENT, RAK kedua tu tak payah lagi ENT sebab duplicate kan. Jadi sebab ENT ni dia akan menjadi reference kepada ramai pensyarah kan, sebab ramai pensyarah yang akan mengajar ENT. So LIC saja buat choose dekat mana dia punya ownership kan, kod mana, satu saja. Tapi sebabkan dia ada 2 diploma, dia akan dapat 2 RAK. Dia akan dapat 2 RAK. Setiap program akan dapat 1 RAK, tak kira diploma atau degree macam tu. Orang kampung panggil RAK lah, tapi sebenarnya chef lah. Orang kampung panggil RAK. Panggil chef lah kan, panggil RAK macam alahai. Alright, soalan kedua daripada Encik Mustafa, boleh tak skrin muka depan tu jadi digital sebab ia akan berubah-ubah. So semua digital termasuk signature, bukan scan. Macam mana tu Cik Bak? Permulaan tu kan? Permulaan yang mana? Dekat mana tu? Untuk bahagian skrin muka depan tu yang ada checklist tu yang kena sign by KPP dan sebagainya tu kan, boleh tak dibuat digitalkan dia daripada instead of kita nak kena sign lepas tu kita scan. Itu maksudnya. Boleh. Macam sekarang ni okey, saya share. Acrobat ni sebenarnya kan, kalau katalah kita ada surat lah kan, kita ada satu dokumen tadi kan, dokumen tu kosong. Lepas tu sekarang ni dokumen yang kosong tu you hantar dekat WhatsApp, dekat KPP terus sign saja, lepas tu hantar you balik. Sekarang sign digital boleh. Apa yang Cik Mus tanya tu, Haji Mus tanya tu boleh. Kalau kosong tak payah pergi sign pun tak apa. Kalau katalah KPP macam saya dah ada tanda tangan digital, so contohnya kalau ada surat-surat saya terus tanda tangan digital dan lepas tu saya hantar. Itu maknanya tanggungjawab KPP dengan KP lah. Dia kena prepare dia punya digital signature dia. Sebab tu saya kata benda-benda ni digital ni kena hati-hatilah, jangan salah gunalah. Itu yang kita tak nak tu. Jangan salah gunalah. Saya risau dekat situ Haji Mus, bukannya tak boleh. Tantangan ni kan digital, saya pun kadang-kadang terpaksa buat digital, tapi kena hati-hatilah, jangan salah guna. Sebab nanti bila pergi ke Acrobat tu nanti dia boleh copy kita punya signature. Sebab tu kadang-kadang saya rasa KPP dia reluctant untuk gunakan tanda tangan digital. Dia nak sign juga. Bila sign tu tak boleh copy lah. Tapi soalan tu kalau tanya saya boleh. Tapi kena hati-hati. Okey, soalan seterusnya Cik Bak, bagi dari Puan Syarfizi, katanya ada tak manual step by step cara nak bangunkan? Okey, cara nak bangunkan ada 2 yang kalau tanya soalan. Okey, tapi kita akan sediakan manual. Maknanya di peringkat LIC, di peringkat KPP, di peringkat LIC dengan KPP, dia mudah. Macam saya kata, prosesnya ialah pergi ke mesin photostat, lepas tu you scan all your document yang KPP dah sign semua tadi. Okay, all the document, lepas tu you
pergi kepada Google Drive, and then from Google Drive you create your folder and subfolder. Okay. So itu step yang pertama. Okay, nanti kita akan sedialah, tim akan sediakan, nanti kita take note akan sediakan, and then from that kita pergi kepada Acrobat. Dekat Acrobat kita pergi organize file, dekat situ nanti kita akan compile dan save, masukkan balik dalam Google Drive untuk hantar. Untuk platform e-Coff tu hanya pensyarah yang dilantik, penyelaras dengan saya saja boleh akses, dan mungkin kita benarkan KPP lah untuk melihat bagaimana dokumen-dokumen tu. Itu saja. Itu saja. Nanti manual insya-Allah, terima kasih atas cadangan, kita akan sediakan nanti. Okey, itu mungkin dari sudut manual lah, okay, yang mungkin kita akan sediakan selepas ni. Lagi satu Cik Bak nak tanya, kalau konten tersebut telah dibangunkan secara digital, lebih mudah lah kan? Okey. Maksudnya tak perlu lagi kita nak scan ke apa ke, ni untuk for the first step. Katakan nak transform daripada the physical one to the digital one. That is the flow lah kan yang kita cuba buat sekarang ni. Dia sebenarnya ada benda-benda yang kita tak payah scan pun. Contohnya questionnaire kan, soalan dah ada dalam bentuk digital. Jadi kita dah ada soft copy, kita simpan saja. Sebab tu yang pentingnya dekat situ adalah folder kita. So bila kita dapat soalan final tu kan, kita minta soft copy, kita simpan. Nanti kita pakai kan. Ada dokumen-dokumen sebenarnya tak ada pun yang kita boleh extract yang dah soft copy. Ini maksud saya yang ada certain thing. Sebab tu saya kata nanti bila kita buat sebenarnya tak susah, sebab contohnya assignment student kan, kita ada kadang-kadang kita dah dapat dalam bentuk norma baru ni, mana ada student hantar assignment kan, mana ada student hantar assignment, so semua assignment dalam bentuk digital. So kita dah ada dalam bentuk digital. Sebab tu saya kata it's the right time, sebab sekarang ni dalam norma baru, student pun tak hantar assignment, takut hilang kan, kita tunjukkan yang bagus, yang tertinggi dan sebagainya, ataupun sampel. So, kita dah dapat soft copy, kita masukkan dalam kita punya folder kita dalam course file tu. Okey. Okey, saya rasa itu saja kot. Ada soalan lagi ke daripada peserta? Minta type terus dekat soalan chat kalau ada. Okay, ada ke? Wan Aini ada ke? Ingatkan kau ada nak tanya? Tak ada ya? So kalau tak ada, saya rasa cukup dekat situ saja dulu kot. Okay, ada. Encik Bakri, macam mana pula kalau assignment dalam bentuk audio atau video daripada Puan Wan Admiza? Okey. Okey, macam saya kata tadi, saya tunjukkan tadi video kan, saya tunjukkan video. Itu dia tadi. Saya dah tunjukkan. Okay, tak apalah, kita ada masa ni, kita share semula balik. Saya tunjukkan. Okey, mungkin tadi terlepas. Okey, kita tunjukkan balik dari segi. Okey, contohnya, kita buka yang ni. Kita tengok yang ni ada video, sampel video yang telah kita simpan. Okey, tengok sini. Cik Bak, saya ada soalan nak tanya relate dengan yang ni. Adakah video yang student submit tu kita kena upload dekat kita punya channel? Tak payah. Tak perlu. Sorry. Okay. Kena. So maknanya student boleh submit kat kita upload dalam kita punya channel untuk kita link kan, macam tu. Okay. Atau student punya channel sendiri boleh tak? Boleh. Tanya dulu sebab link lah. Dia ada dua kaedah. Satu, sebab student punya bahan, suruh student bagi dia punya link saja channel dia, ataupun kita masukkan dalam ni. Tapi kalau nak mudah, tanya saya, kita minta, sebab ownership adalah student kan, dia punya bahan kan. Jadi sekarang ni sebab tu saya dalam ODL ni saya minta, memang wajib student-student saya, sebab ada assignment dalam bentuk video kan, so saya wajibkan student saya create dia punya channel. Jadi video tu saya tarik saja. Dalam Google Classroom pun senang juga. Tapi dalam kita punya ni, kita tarik saja, nanti kita akan masukkan dekat page mana you nak masukkan you punya video tu. Yang ni saya buat sampel. You nak 10 pages ada video, nak buat satu ni 2, 3, itu bergantung. Design reka bentuk tu tak kisah kan. Jadi nanti kita tahu kita ada caption, ni video apa, ni video apa. So kita boleh tengok sample of the student punya bahan lah. Even audio pun, kita nak buat audio saja, katalah tak ada video, audio pun boleh juga. Rakamkan audio tu. Okey, kalau audio ni Medifier, dia ada banyak platform. Kalau video ni memang terkenal dengan YouTube lah.
Tapi kalau audio saja, kita punya server yang bagus ialah Mediafire kan. Kita cari maknanya kalau katalah saya tunjuk kalau untuk ni audio. Okay, so this is the thing ialah dokumen, music, apa semua kan. Ini kalau untuk Mediafire ni adalah kita nak upload kita punya audio lah kan, kita nak upload kita punya audio. Ini dia gunakan audio, nanti kita ambil saja dia punya audio tu kita boleh dalam platform kita memang kita boleh audio. Sebab tu saya kata macam contohnya macam Acis ataupun Mescom ataupun APB, dia ada audio, dia ada video, dia ada audio. So kita boleh simpan benda-benda ni, bahan-bahan ni. Macam tadi kan saya dah tunjukkan kita dah tunjukkan tadi satu dokumen kan yang mana kita gunakan yang ni saya rasa. Yang ni kan kita gunakan yang ni untuk audio, video saja. Untuk video saja kita simpan. Ni memang ni saya buat satu untuk ni lah, saya diminta untuk buat Center of Innovative Delivery and Learning lah, untuk buat dia punya koleksi of ODL tu kan, sebab ramai pensyarah yang nak kan, kita buat untuk dia. Okay, so this is the thing lah yang kita buat. Okay, ada soalan lagi? Alright, ada Cik Bak daripada Cik Muhammad Azril Izwan. Dia kata, Cik Bak, berkenaan video atau audio, adakah LIC atau RP hanya perlu sediakan link dan uploading dilakukan oleh penyelaras yang dilantik? Ya, untuk proses-proses melibatkan platform ni, sebab platform ni macam saya kata tadi lah, cuma you bagi link saja. Nanti kita akan design nanti kita akan buat. Dan saya cuma untuk pengetahuan semua pensyarah, digital dokumen ni dia nanti kita akan cubalah buat sebagai satu hasil ODL. Nanti dalam SKT kita boleh, saya minta nanti saya akan berbincang dengan T-Rec HCA, Dr. Nolis, adakah hasil yang kita buat digital ni boleh dikira sebagai hasil ODL. Nanti kita boleh masukkan dalam ni lah, dalam SKT kan. Kita bagi surat lah kepada ni, tahniah telah menyediakan satu digital dokumen apa semua. Nanti kita boleh masukkan dalam kita punya SKT kita nanti. Saya akan bincang lah sebagai bahan ODL lah. Tapi mesti ada video lah, ada lah elemen video kan. Video, audio kan. Nanti nampak lah dia different digital tu. Okay. Okey, Cik Bak, ada lagi soalan. Cik Bak, ada limit space atau kapasiti tak untuk setiap file? Tak ada. Saya punya storage ni, kita punya storage ni, dia unlimited. Kita dah test. Okey. Cerita sikit lah. Saya cerita sikit, ada masa ni kan. Okey, sebenarnya kita ada banyak successful story. Kita telah dilantik oleh Unit Convocation. Kita Unit Convocation UiTM, masa tu Datuk Hassan jadi VC setahun. Masa tu Puan Azidah jadi pendaftar, setahun telah digunakan oleh Unit Convocation. Dan convocation ni banyak tau, dia ada setiap negeri ada buku ni, dan kita pernah try 1,000, 2,000 pages pun tak ada masalah. And then masa convocation tu kita tengok kita ada lebih kurang 1,000, 2,000 pelajar on time, kita test pun dia tak ada masalah hanging dan sebagainya. Itu kekuatan dari segi kita punya software dan server lah. Dan kita pun nak jual sebenarnya. Masa 2018 kita jual 10,000 platform di Palapis. Kita buat buku, dan platform ini kalau kita tengok apa yang layak ceritakan successful story platform ni, kita dah jual 20,000 dengan Perpustakaan Awam Faham. Yang ketiga itu pemangku sultan rasmikan, saya ada rasmikan platform saya ni di Pahang. Jadi Perpustakaan Awam Faham pun dah pakai hingga kalau kita tengok 3 tahun dah dia pakai, dan tahun ni untuk renew lah kita punya license. Jadi ada banyak lah. Sebab tu saya cakap dengan rektor, saya berani. Sebab tu kenapa saya berani, sebab kita dah ada successful story yang banyak, and then kita confident lah. Yang penting platform ni stabil. Kalau 1,000, 2,000 tak ada masalah. You punya ni 1,000, 2,000, you ada 100 audio pun, ada 100 video pun
tak ada masalah sebab kita tak simpan dalam platform. Video tu kita tarik daripada you punya YouTube. Okay? Alright. Saya rasa itu saja dulu kot. Terima kasih banyak-banyak Cik Bak atas perkongsian yang sangat menarik kan. Saya jangkakan insya-Allah sama-sama bangun e-course nanti. Suka cerita saya tekankan ya, konten kita adalah mengikut course file. Jangan confuse dengan teaching portfolio. Jangan confuse teaching portfolio dan juga course file lah kan. Alright, so saya rasa itu sahaja. Cumanya saya nak minta jasa baik tuan puan, boleh tak kita on camera untuk kita ambil gambar di sesi akhir ni? Boleh tak? Minta jasa baik semua, kita bergambar secara online macam ni lah kan. Bila nak buat report gambar, bagi link untuk report. Dan saya akan pastekan link maklum balas untuk tuan puan jawab dan juga akan create e-certificate daripada situlah. Alright, so boleh ke? Alright. Okay, terima kasih Puan Fadliza. Okey, Yang lain? tolong isi borang maklum balas ya. Nanti kita nak bagi sertifikat nanti jam latihan kita akan dapat jam latihan. Kita akan dapat juga sertifikat tu untuk kita punya ni lah, kita punya rekod lah ya. Jadi okey, maknanya kerjasama kawan-kawan semua saya ucapkan terima kasih ya. Nanti kita sama-samalah kita akan bantu tim saya tim saya ada 6 kita semua ada 6 orang. InsyaAllah tim kami akan bantulah mana-mana fakulti ataupun kita nak buat personal bengkel boleh Yasira kalau kita nak buat personal bengkel untuk setiap fakulti, katalah tiba-tiba bisnes bisnes nak buat coaching untuk fakulti bisnes. Okey, kita boleh buat tak ada masalah kita boleh buat. Hantar surat saja. Hantar surat, nanti kita akan setkan sesi untuk coaching by fakulti ataupun by department ke, tengok APB ke, ACIS ke, nak personal coaching kita boleh buat. Nanti hantar surat pada kita akan buat personal coaching. Okey, mohon semua peserta on camera, saya nak screenshot. Okey, kejap. Kita tunggu ramai sikit lagi yang lain. Kejap, ada yang baru nak on camera tu. Okey, Tengah cari butang on. Okey ke? Okey, sekejap Kita bagi lagi seorang dua. Cik Bak, unmute Cik Bak. Sekejap, puan moderator kita dia tak on pula. Okey, tak apa. Kita mintalah sebab apa? Minta jasa baik Cik Man, Cik Hafizan, boleh? Tak kisahlah pakai t-shirt ke kan. Jangan kita ambil gambar kan. Kita tahu kita cuti kan. Okey, kita ambil dulu siapa yang ada Okey, senyum. 1, 2, Nak on camera. Okey. Ya. Kita bagi masa Kita boleh sikit nak bersiap. Sekejap ya. Kalau nak tanya soalan lagi boleh, kita sembang-sembang santai petang ni. Sekejap lagi. Baru 1. Okey, kita 1, 2, 3. Okey, Dr. Azam. Okey, kita sembang santai-santai. Okey, untuk kita memang kita tak apa. Ini untuk pertama kalau fakulti KPP, KPE nak saya coaching, tim saya akan buat coaching khas nanti untuk fakulti masing-masing. Jadi dia lebih personal kan, lebih personal. Jadi nanti tulis surat kepada tim kami, nanti kita akan set masa, kita akan buat coaching secara online pun tak apa kan, supaya kita lebih faham lagi macam mana kita nak buat. Ini kita tak ada masalah. Ini kita buat general, lepas tu nanti insyaAllah kita boleh buat by fakulti. Tak ada masalah. Alright, saya dah letakkan link borang maklum balas tu. Kalau tak boleh nanti kita akan paste semula dalam grup Aura lah. Boleh access di sana. Okey. Okay, alright. So terima kasih kepada yang join kita pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, tuan-puan boleh live dululah. Okey. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey. Okay, terima kasih.